Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ni saya live. Entahlah tiba-tiba rasa nak live pula, macam seronok pula live. Mungkin sebab saya dah mula kurang menulis, so we are trying for a video approach. Jadi based on this Facebook live punya title, which is cara kita nak tarik qualified leads tanpa menggunakan copywriting yang high. Kebanyakan orang dia akan menggunakan cara-cara yang sekiranya anda nak tahu cara yang terbaik untuk menghilangkan lemak dalam 7 hari, komen nombor phone anda, klik link WhatsApp ini. So memang akan banyak masuk yang menderu, tapi kita akan alami satu masalah. Apa masalah tu? Yang pertama sekali, masalahnya ialah leads masuk terlampau banyak. Tambah-tambah pula kalau kita guna team sales. Apa yang akan terjadi kalau kita guna team sales? Satu, kalau kita menggunakan SOP, thank you sis, apa khabar sis, bla 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 sis. So dia akan jadi satu masalah lah. Sebab kalau ada 100 orang, sampai bila kita nak melayan, hai apa khabar sis, sis daripada mana, apa masalah sis. So dia akan jadi a big ataupun gravely menyusahkan lah, burden lah kepada kita punya team sales. Kalau satu hari dapat 30-50 leads, macam mana nak buat? Kalau bagi tuan-tuan dan puan-puan yang follow live saya semalam, you akan learn something. You akan learn, antara salah satunya ialah you belajar bahawa selepas manusia dia berminat dengan servis atau produk, dia akan terus scroll ke bawah untuk cari harga. Dia akan cari harga sebab dia tahu sama ada fit dengan bajet dia ataupun tak fit dengan bajet dia. Itu pun satu isu juga. Okey. So berbalik tadi, macam mana cara nak tarik qualified lead. Jadi cara untuk tarik qualified lead, pastikan kita dah inform. Maksud inform ni ialah buyer ni dah dapat maklumat yang mereka mahu dan yang mereka perlu tahu. Kadang-kadang mereka tak tahu pun apa maklumat yang mereka perlu tahu. Jadi apa yang kita nak kena buat sebenarnya? Kalau macam semalam saya bagi tahu, salah satunya cara untuk dalam live semalam saya inform salah satu cara definisi copywriting ni ialah kita menyasarkan message kita kepada target market dengan maklumat yang mereka mahu / perlu tanpa hype. Itu antara definisi. So dalam copywriting pun kita mesti dapatkan qualified leads, iaitu leads yang dah well informed. Mereka dah tahu dah, mereka dah dapat segala maklumat. Okey, dia akan ada jadi dua cara. Pertama sekali, sekarang ni orang akan hantar leads biar chatbot layan. Itu yang biasa, tapi kita tak boleh nak kata benda tu kita tak, kadang-kadang isu bot ni pun kadang-kadang disangkut kat tengah. Jadi kita kena set balik chatbot. Kita kena setting balik chatbot. Kalau dia reply ni apa nak jawab. Kadang-kadang mereka kan, bagi orang yang tak familiar dengan bot agak susah lah. Kalau macam kita dapat leads yang prospek yang lebih yang dah familiar dengan bot, dia akan mudah lah. Dia akan ikut arahan tekan. Kalau jenis yang tak pernah dengan chatbot, dia anggap yang layan dia tu manusia, dia akan jadi satu isu. Reply, saya nak tahu harga, saya nak tahu ni apa-apa. So akan kucak-kacir sikit bot tu. Jadi dia menggunakan bot ni bagus. Dan ada banyak cikgu-cikgu yang buat chatbot kat luar tu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita boleh hantar leads kita ke website. Jadi dalam website itulah kita menceritakan segala-galanya maklumat. Tapi segala-gala maklumat ni pastikan yang berkaitan dengan target market kita. Kalau kita cakap dalam copywriting asal kita, siapa sini yang ada masalah berat badan lebih daripada 75 kg, klik link di bawah untuk ketahui masalah, untuk ketahui penyelesaian untuk anda. So dia pun masuk dalam tu, terus bagi tahu halaman ini khas bagi anda yang lebih 75 kg dan yang betul-betul nak tahu cara menyelesaikan masalah anda. So pastikan semuanya relate. Walaupun produk kita ni mungkin selain daripada menguruskan badan, mungkin dia boleh memutihkan kulit badan. So apa yang kita nak kena faham, apa yang kita nak kena tahu, apa yang kita nak kena ambil sekarang ni ialah copywriting dalam website tu mesti tally dengan copywriting yang kita letak di bahagian fronting. Maksud fronting ni, copywriting fronting ni ialah copywriting yang kita nak ajak dia orang masuk ke website kita. Jadi dalam tu pun ceritalah macam semalam saya beritahu, headline, manfaat utama, ciri-cirinya,
Lepas tu tawaran, offer lah. Kemudian call to action. So bila masuk saja benda-benda macam ni, barulah dia orang akan dapat maklumat yang penuh. Kalau you nak letak testimoni pun terpulang. Macam kami kurang letak testimoni. Sebab kadang-kadang testimoni dia berbeza daripada tubuh badan manusia. So kita tak nak orang tu beli sebab wah, orang ni dah turun 10 kilo lah, nak try belilah. So dia pun beli dengan harapan setinggi gunung. So gunung tu pun ranak ke bawah. Jadi dia agak-agak susah. So bila kita dah buat copywriting yang betul-betul play safe ni, copywriting yang tu je lah. Yang memberi betul-betul maklumat, yang betul-betul memberi fakta, bukannya subjektif. Yang tak semua orang boleh buat. Yang ni kita beritahu manfaat, kita beritahu fakta, dibuat bahan-bahan yang digunakan, apa ciri-ciri istimewa dia, apa manfaat utamanya, apa kajian telah dilakukan, apa backup research yang telah dilakukan, apa tawarannya. So benda-benda macam ni memang kita kena belajar lebih lanjut lah. Okay, nak belajar dengan saya? Tak tahu lagi. Busy. So itu adalah perkara-perkara yang kita nak kena pandang secara tegas. Sebab hari ni kebanyakan orang yang saya nampak lah, mereka berbangga dengan leads dia banyak masuk. Saya spend RM10, saya spend RM10 8 lead masuk. Saya spend 50, 130 leads masuk. Bila kita check balik punya copywriting, oh patutlah banyak masuk. Sebab you punya copywriting orang klik sebab dia just out of produk apa ni, dia nak tahu benda tu. Tu yang first. Yang kedua ialah dia nak dia nak tahu berapa harganya. Macam saya bagi tahu lah semalam, kalau tak letak harga, macam kawan saya kawan saya lagi steady letak harga dalam copywriting, lepas tu dalam gambar produk, harga produk, dah cukup. Jadi walaupun dia spend RM10, walaupun dia spend RM100, yang masuk hanya dalam 10 ke 12 lead sekalipun, tapi conversion rate-nya dia close tu tinggi lah. Sebab orang yang dah masuk tu well informed. Biasanya dalam website tu kita bawah sekali tu call to action kan. Jadi untuk call to action tu saya suggest letak 3 jenis. Yang pertama ialah kita letak untuk pembelian untuk belian secara online, klik sini, masuk terus lah. Kalau kita ada on pay, bill please, boleh masukkan kat situ. Lepas tu yang kedua ialah anda selesa dengan pembelian WhatsApp, klik sini. So dia klik masuk ke WhatsApp. Anda nak collect coin Shopee, klik sini. So dia orang boleh beli dekat Shopee. So antara benda-benda macam ni lah yang kita kena pelbagaikan. Sebab setengah orang cakap saya just nak orang yang pandai je, yang pandai nak beli online je. So tak apalah, tapi macam kita meraihkan pendapat masing-masing lah. Macam saya, selagi boleh sebat macam tu lah. Okay, Waalaikumsalam Tuan Saiful Azhari. Jadi perkara-perkara ni yang kita nak kena tahu. So ini baru part 1. Part 1. Jadi kalau sesiapa yang nak tengok untuk part 2 ke apa ke, nanti insyaAllah esok ataupun lusa saya akan live. Saya akan buat live, saya akan buat recording. Sebab jadi kenapa saya buat live balik? Sebab saya nak restart balik buat sharing kat Facebook. Sebab 4 bulan pertama ni memang agak padat. So let's recap. Funnel biasa kita akan daripada copywriting yang pendek, yang penuh dengan curiosity, kita akan hantar terus ke WhatsApp. So leads akan banyak masuk, tapi semuanya leads out of curiosity. Yang just nak tahu apa produk ni berapa harga produk ni macam semalam saya beritahu, peperangan mazhab antara letak harga dengan tak letak harga ni memang takkan habis sampai Imam Mahdi turun. So kita kena raikan perbezaan pendapat. Jadi kalau kat sini, kalau anda rasa anda lebih selesa untuk hantar ke WhatsApp, teruskan terpulang, saya tak ada masalah. Sebab the second sebab funnel untuk qualified leads ni pun ada juga option hantar ke leads. Macam sekarang apa yang kami buat, copywriting, hantar ke website, cuma ada satu button je ke bawah. Jadi diorang mesti baca satu-satu, baru diorang akan jumpa button WhatsApp, klik, masuk ke dalam WhatsApp. Jadi
rutin. Jadi kita orang dah siap-siap dah auto reply. Yang mana auto reply tu hanya cakap satu benda ni je. Terima kasih sebab berminat. Tuan-tuan nak beli 2 unit ataupun nak beli 2 ataupun 3 unit. Dah itu je dia punya ayat. Sebab kita kena bersangka baik dengan kita punya customer. Kadang-kadang kalau kita bersangka baik dengan dia orang dah baca semua daripada A to Z. So bila kita sangka baik, kita tanya soalan-soalan, tuan nak beli 2 ataupun 3 unit, dah cukup. Sampailah kita jangan tanya ataupun puan ada soalan-soalan lain. Tak. Biar dia orang sendiri yang tanya kalau ada soalan tu. Tapi dia punya isu, saya cerita habis lah. Dia punya isu pun, masalah dia memang akan ada orang yang baca tak habis. Dia memang suka dilayan. Jadi dia akan tanya soalan-soalan yang memang dah ada dalam website. So kat sini dia akan terpulang dekat diri tuan-tuan dan puan-puan nak buat macam mana. Ada 2 cara. Satu, layan je lah A sampai Z. Yang kedua adalah, okey tuan, soalan-soalan yang tuan tanya ni kita dah sertakan dalam website, mungkin tuan terlepas pandang. Jadi saya sertakan lagi sekali link website untuk tuan buat rujukan. So kat situlah. Bagi anda yang betul-betul nak try untuk didik customer buat pembelian secara online, iaitu terus ke you punya Bill Please or you punya OnPay ataupun daripada you punya Shopee, apa yang you boleh buat, yang pertama sekali adalah you akan cakap, okey tuan, kalau tuan beli di sini kita ada diskaun. So nanti you masukkan diskaun ni. Jadi dia orang kan dah mendaftar, so kita akan nama dia sebagai first time discount. Maksudnya pelanggan pertama dia hanya dapat diskaun untuk the first buy. So dia tak boleh guna kupon tu berkali-kali lah. And kalau dia edarkan kupon tu dekat kawan-kawan dia pun actually tak ada masalah pun. Dia tolong promote bisnes kita. Kadang-kadang orang kita bila berbisnes dia suka kira kelebihan, dia suka kira apa yang orang dapat. Dia tak langsung tak bersyukur apa yang dia dapat. Macam tu lah. Saya pun tak tahu. So kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah saya akan jawab. So live kali ni pendek je. Tengok tak sampai 15 minit. So saya akan tutup live ini tepat-tepat pada minit yang ke-15. So kalau ada soalan boleh tanya. Macam tadi saya dah recap dah. Kalau sebelum ni kebanyakan orang dia terus hantar ke WhatsApp. Kali ni cuba hantar ke website yang dah well informed by. Bukan website, at least mini site lah. At least mini site. Sebab mini site murah sikit cost. Jadi bawah sekali tu letaklah call to action, which is hantar ke WhatsApp boleh, hantar ke pembelian online boleh hantar ke Shopee pun boleh, terpulang. No problem, no biggies. Tapi macam kami lebih prefer pembelian online yang gunakan OnPay ataupun Bill Please, sebab kita boleh pasang conversion pixel. So daripada situ kita boleh track berapa ramai orang yang beli kat situ. Okay. So kalau tak ada soalan, saya tutup dulu. And thank you so much kepada yang join live ni. Ini pun live tergempur-gempur je. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.